Oke, salam kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih karena bersama dengan Daniel Jani Channel. Saya harap kawan dulu sana sihat ya. Nah, hari ini saya ada sedikit pencerahan berkenaan dengan isu belanjawan 2021 nih. Dan apa yang menarik tadi saya lihat di situ apabila ada satu unsur daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memohon untuk MP-MP yang menunggu di luar untuk masuk ke Dewan, dan sangat ramai MP daripada pihak kerajaan yang menyokong. Saya ada sedikit slot yang mungkin kawan-kawan pun sudah tengok, tapi mungkin ada yang belum tengok, so saya pertontonkan sekejap slot dia yang mana cadangan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tadi. Saya faham apa yang berlaku dengan laporan Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan, tetapi kerana semua sekatan dan sanitization dah dilakukan, dan ini sesi yang agak penting khusus untuk mendengar ucapan belanjawan Menteri Keuangan, untuk speaker memberikan ruang ahli-ahli parlimen hadir menunggu di luar untuk masuk dalam Dewan. Alasannya, kalau dikatakan terlalu berat atas kesihatan, semalam semua kita boleh sidang dengan jangka waktu lebih panjang. Di dalam masa 1,5 jam, 2 jam, saya tidak fikir ia akan menjejaskan kesihatan. Saya mau pertimbangan kelulusan Pertua, menangguhkan 5 minit untuk ahli yang berhormat luar masuk Dewan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Nah, itu yang sangat menarik pada saya karena dia mencadangkan ini dan daripada pihak kerajaan, MP daripada pihak kerajaan juga menyokong. Dan kalau kita lihat, ini adalah satu yang amat menakutkan sebenarnya kepada kerajaan yang ada hari ini. Seandainya suatu saat nanti satu unsur yang mereka unsurkan seperti ini, maka tumbanglah kerajaan yang ada hari ini. Nah, ini yang mereka takut kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini sebenarnya. Dan itulah sebabnya kalau kita tengok kenapa 80 orang sahaja sebenarnya, dan 41 di dia, 39 di pembangkang. Itu yang saya katakan semalam. Dan kalau kita lihat seperti mana yang ada di sini, saya tidak menyangka bahawa pihak kerajaan, MP-MP dia akan menyokong ini cadangan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tadi. Dan saya juga tidak menyangka bahawa orang-orang ini yang akan menyokong dia. Ini orang-orangnya yang seperti mana kawan-kawan sudah tahu. Ya betul. Saya rasa itu cadangan yang paling baik dan saya sokong. Sebab rakan-rakan saya di sana memikirkan pembentangan bajet ini amat penting bagi kita ahli wakil rakyat mendengar secara berteliti. Sebenarnya perkara ini telah pun disetujui. Pagi tadi pun saya membuat sedikit pembincangan untuk memenangkan. Kalau kita dengar itu adalah suara Bung Mokhtar. Okey, dan apa yang berlaku, Datuk yang dipertua, speaker, dia cuba bertolak dalih untuk tidak membenarkan juga, kerana itu biasalah. Kalau kita duduk di atas pun kita cuba bertolak dalih dulu untuk tidak membenarkan. Pergilah ke whip lah, cerita whip lah, ketua whip lah, apalah. Dan saya heran, saya sebenarnya saya ingat untuk pembangkang apa semua ni mereka tahu hal ini daripada awalnya. Rupa-rupanya kalau kita dengar daripada hakikat ini, mereka juga tidak tahu bahawa ini adalah cadangan ketua whip. Dan semalam boleh bersidang penuh Dewan. Kenapa hari ini tidak? Ini agak janggal lah, dan sesuatu yang seolah-olah tidak adil lah. Dan bukan saja di peringkat pembangkang, tetapi di peringkat kerajaan sendiri mereka merasakan ini tidak adil. Dan seperti mana yang ada di sini, selepas Bung Mokhtar, Datuk Bung Mokhtar menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang isu ini, ada lagi yang Adik, maksud saya tidak benarkan. Benarkan maksud penting dan kita dipilih oleh rakyat untuk berada di sini. Jadi tanda musibah yang paling dasar. Dewan kita seperti diserang Garuda itu Pertua. Kawan, saya faham. Saya tidak membuat keputusan unilateral. Semuanya keputusan konsensus. Dan pagi tadi pun kita masih berbincang dalam secara berkumpulan, dan kita
bersetuju untuk mengikuti atau mematuhi keputusan konsensus yang ada. Pagi tadi pun kita masih berbincang, bukannya kita tidak berbincang. Kata speaker. Tadi saya rasa oleh Betul. Kita mohon pertimbangan Datuk ini betul. Sebab tiada bezanya antara semalam. Yang saya nak tahu dan kawan-kawan juga nak tahu, saya pun belum cek siapa sebenarnya ketua WIP ni yang tidak membenarkan semua ahli dewan ni, MP ni masuk ke dalam dewan. Itu yang saya nak tahu. Kalau kawan-kawan dapat tahu, nanti saya pun akan cari. Kita nak tahu siapa dia yang membuatkan cadangan ini. Kerana ini amat penting kepada kita rakyat untuk mendengar. Kerana ini belanjawan 2021. Ini adalah untuk rakyat, bukan untuk menteri. Jadi sewajarnya kalau wakil rakyat yang duduk dalam dewan rakyat kita tu ada, ini adalah MP daripada tempat kita. Kalau mereka tidak boleh masuk ke dalam dewan, so lepas ni pilihan raya cari je lah 80 orang aja yang bertanding. Jadi buat apa kita ada dua kerusi? Ini pandangan pribadi saya lah. Dan kenapa kerajaan yang ada hari ini begitu takut? Sedangkan saya tidak mengatakan tentang pandemik yang ada hari ini, tetapi kita nak bercerita tentang sebelum ini Dewan Rakyat itu boleh pun mereka masuk semalam saja, tak boleh. Tiba-tiba hari ini tak boleh. Sebab tu kalau betul seperti mana yang mereka ni kata, nanti kawan-kawan nonton yang lebih jelas lagi berkenaan dengan isu ini, kawan-kawan nonton dan dengar. Daripada pihak government sendiri pun mereka tidak bersetuju dengan apa yang berlaku hari ini. Jadi mereka cuba bertolak dalih seperti mana yang terakhir tadi. Mungkin saya dengar yang terakhir YB Ahmad Nasir mengatakan di depan semua tu MP daripada government sebaris ada di depan tu. Apa bezanya kalau yang lain tu ada juga? Tidak ada beza dia, sebab dah dekat-dekat juga. Kalau nak kata dekat, tidaklah dekat mana kan, jarak-jarak, tapi sudah cukup. Dan ada cermin kaca yang kiri dan kanan mereka tu. Jadi, dan MP yang nak pergi ke sidang parlimen ni pun sudah mereka buat medical, sudah kuarantin. Jadi isu itu sebenarnya sepatutnya tidak ada. Yang peliknya, kenapa harus mereka buat hal ini? Tiba-tiba cadangan MP 80 saja boleh masuk dewan. Ini yang kita nak tahu, siapa yang whip ini, ketua whip ini yang mencadangkan ini. Saya jujur, saya ingat perkara ini mereka ada bincang dengan pihak pembangkang, dengan ketua pembangkang sendiri, seperti itu. Rupa-rupanya ketua whip dan konsensus apa pun saya tak faham. Jadi kita punya parlimen bersidang hari ini seperti ini, ada sedikit kekecohan tadi dan akhirnya masuklah semua MP yang ada di luar tu ke dalam. Perkara ini sebenarnya kalau mereka betul-betul bincang dengan pihak pembangkang dan semua MP diorang bincangkan hal ini semalam, sebenarnya benda ni kecil saja. Sebenarnya pada saya ini perkara remeh-temeh yang kerajaan saya rasa kerajaan tidak boleh nak urus juga. Padahal ini remeh-temeh tau. Mereka ini orang politik yang mempunyai sekolah, yang mempunyai pengalaman untuk mewakilkan negara, untuk mewakilkan rakyat, dan sudah pernah berkhidmat berpuluh tahun. Kenapa mereka hal seperti ini pun seolah-olah mereka tidak mampu nak selesaikan dengan baik? Kenapa kita rakyat nak jadi menonton, umpama kita menonton badut? Apakah mereka kurang cerdik dalam hal seperti ini? Kan memalukan. Negara lain menengok kita punya sidang Dewan Rakyat berlaku seperti ini, malu tau. Mungkin MP daripada kerajaan tu yang masih kaki membodek, dia seronok lah, seperti mana yang ada membantah tadi. Jadi nanti kawan-kawan tengok, ada juga yang tadi ada seorang yang membantah, saya tak tahu daripada parlimen mana, tetapi dia ada membantah isu ini. Cuma di akhirnya masuk jugalah. Dan
Saya harap kita sebagai rakyat menonton isu ini. Dan terakhir sekali saya ucapkan terima kasih karena kawan-kawan bersama dengan channel ini. Dan sekian dulu dari saya. Hashtag LTR. Oke. So saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Oke, thank you kawan-kawan.